Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali bersama dengan Cikgu Nora dalam perniagaan tingkatan 4 bab 2 trend semasa dalam perniagaan di bawah subtopik peranan pihak berkuasa tempatan ataupun disebut PBT. Diharap anda semua sudah bersedia dengan buku teks masing-masing dan juga nota. Topik ini ada pada muka surat 77 hingga muka surat 78 dalam buku teks. Sila buat catatan tambahan pada nota anda sekiranya perlu. Baik. Pihak berkuasa tempatan atau disebut PBT. Apa itu PBT? Itu kita kena tahu dulu. Okey. Apa itu PBT? PBT ialah pelaksana dasar pada peringkat akar umbi. Maksudnya yang paling bawah sekali dalam menyampaikan perkhidmatan kepada warga penduduk tempatan. Contoh mudahnya PBT ni ialah majlis-majlis daerah, majlis bandaraya, majlis perbandaran. Contoh di Batu Pahat ni ialah Majlis Perbandaran Daerah Batu Pahat yang menguruskan daerah masing-masing itu disebut sebagai PBT. Jadi dia ialah pelaksana pada peringkat akar umbi. Maksudnya dia ialah pelaksana yang paling bawah sekali yang akan beri perkhidmatan kepada penduduk di daerah masing-masing. Okey. Apa tujuan PBT ni? Tujuan PBT ni yang paling utama sekali ialah sebagai badan yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir sesebuah kawasan yang terlibat berasaskan kepentingan tempatan. Contoh Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah. Contoh Majlis Perbandaran Daerah Batu Pahat. Dia akan menguruskan pentadbiran di kawasan Batu Pahat. Macam tu. Jadi macam kita cakap tadi, dia ialah yang pelaksana di peringkat akar umbi. Maksud bawah sekali kan. Baik, susul galurnya begini. Atas sekali yang sebelum ni kita ada belajar kerajaan pusat. Dia pentadbiran yang paling atas sekali. Di bawah kerajaan pusat ada kerajaan negeri. Yang menguruskan di negeri masing-masing. Di bawah sekali yang kepada penduduk tempatan, yang akan menguruskannya ialah PBT tadi, pihak berkuasa tempatan. Baik. Tadi kita dah tahu siapa PBT. Jadi sekarang ni kita nak tahu pula apa peranan PBT. Peranan utama PBT. Peranan utama PBT ialah bertanggungjawab untuk menangani isu-isu tempatan. Apa dia isu-isu tempatan? Banyak sebenarnya isu-isu tempatan ni. Sebab tu PBT ini diberi kuasa untuk memastikan kawasan pentadbirannya berada dalam keadaan selamat, merancang pembangunan dengan sempurna serta sesuai dengan masyarakat setempat, sesuai dengan masyarakat di kawasan daerah dia tu. Dekat sinilah beberapa peranan PBT. PBT akan memainkan peranannya supaya mengendalikan isu-isu yang berkaitan dengan daerah dia sendiri. Okey, ada 4 peranan utama pihak berkuasa tempatan ni, PBT, iaitu yang pertama dia akan menyediakan kemudahan infrastruktur awam. Yang kedua, mewujudkan pusat-pusat perniagaan. Yang ketiga, pengawalan terhadap kesihatan awam dan keselamatan serta pelaksanaan tanggungjawab sosial yang meliputi pembangunan kemudahan awam. Baik, kita akan pergi satu persatu bagaimana PBT menjalankan peranannya. Yang pertama, peranan PBT yang pertama ialah penyediaan kemudahan infrastruktur yang dapat menjamin keselesaan kehidupan masyarakat setempat. Contohnya, macam PBT ni dia kena pastikan jalan raya di kawasan daerah mereka tu selamat, tak berlubang-lubang, ada cukup lampu jalan. Dan kalau ada stesen kereta api, stesen bas, itu semua sebagai kemudahan. Dan kalau lampu tu cukup pada waktu boleh terang pada waktu malam. Jadi ini semua ialah peranan PBT dari segi
penyediaan kemudahan infrastruktur supaya dapat menjamin keselesaan kehidupan masyarakat setempat. Macam di daerah Batu Pahat contohnya kan. PBT ni perlu pastikanlah di daerah Batu Pahat ni jalannya tidaklah jalannya cantik, tak adalah macam banyak sangat lubang, membahayakan kenderaan dan sebagainya. Itu semua adalah peranan pihak PBT. Baik, yang kedua, peranan pihak PBT seterusnya. Pewujudan pusat-pusat perniagaan ataupun perdagangan sebagai pasar-pasar dan gerai-gerai. Contohnya, wujud pasar basah, pasar tani, pasar malam bagi memudahkan orang ramai untuk membeli barang. Juga mewujudkan contohnya pasar raya, kedai-kedai tempat berniaga. Kalau macam kita tengok ada deretan kedai di Batu Pahat ni kan, itu sebenarnya semuanya ialah peranan PBT untuk mewujudkan pusat-pusat perniagaan tersebut. Okey, itu dari sudut yang kedua. Yang ketiga, peranan PBT. PBT ni dia bertanggungjawab dari segi pengawalan terhadap kesihatan awam dan keselamatan. Apa dia buat? Contohnya menguatkuasakan undang-undang bagi menjamin keadaan menjadi bersih dan selamat. Contoh yang pertama, memastikan pungutan sampah dilakukan secara sistematik dan berkesan. Contoh yang kedua, memastikan orang awam dan peniaga. Kalau macam masa sekarang ni PKP kan, peniaga mematuhi SOP yang ditetapkan jika menjalankan aktiviti jual beli semasa PKP. Kalau macam tak ikut SOP yang ditetapkan, pihak PBT ni boleh ambil tindakan. Itu ialah peranan pihak PBT dari segi pengawalan terhadap kesihatan awam dan keselamatan. Okey. Yang keempat, peranan PBT ni pelaksanaan tanggungjawab sosial yang meliputi pembangunan kemudahan awam. Contohnya mewujudkan kemudahan awam seperti pastikan adanya tandas awam, tempat ibadah seperti masjid, tokong, kuil dan sebagainya. Juga mewujudkan balai polis di daerah tersebut, balai bomba dan memastikan adanya klinik kerajaan dan sebagainya. Okey. Jadi kita ulang kaji balik. 4 peranan PBT yang kita patah balik yang tadi ni. 4 peranan PBT tadi menyediakan kemudahan infrastruktur awam. Yang kedua, mewujudkan pusat-pusat perniagaan ataupun pusat perdagangan. Yang ketiga, pengawalan terhadap kesihatan awam dan keselamatan. Dan juga pelaksanaan tanggungjawab sosial yang meliputi pembangunan kemudahan awam. Okey, selain daripada 4 peranan PBT ni juga ada beberapa peranan lain. Kita nak tengok apa pula peranan lain PBT ni. Okey, peranan lain pihak PBT ni ialah pertama, memastikan setiap pembinaan bangunan dalam keadaan yang selamat dan sempurna. Bagaimana cara nak memastikan bangunan itu selamat dan sempurna? PBT ni akan bertanggungjawab untuk merangka dan melaksanakan dasar-dasar pembangunan setempat. Okey. Yang ketiga, pihak PBT ni dia berkuasa untuk menggubal undang-undang kecil berkaitan dengan perniagaan. Dari segi kawalan pengiklanan. Dia kawal iklan tu. Yang kedua, kawal premis perniagaan. Yang ketiga, mengatur sebarang jualan awam. Kalau para pelajar tengok ada banyak tiang-tiang iklan. Tiang-tiang lampu dan di tiang-tiang lampu tu dia akan pasang iklan-iklan. Dekat sinilah peranan PBT dia mengawal periklanan. Macam mana cara dia kawal periklanan tu tadi? Begini, kalau macam ada peniaga nak pasang iklan di jalan raya, di tiang-tiang lampu dan sebagainya, ataupun nak pasang banner tepi jalan, maka pihak peniaga ni perlu ada cop PBT pada iklan tersebut untuk tampal iklan tersebut. Sebelum dia tampal tu dia kena minta kebenaran dah ada cop PBT. Kalau dia tak boleh pasang iklan tu sesuka hati di tepi jalan. Sebab kadang-kadang PBT ni dia kena tahu
apa kandungan yang ada dalam iklan tersebut, mengganggu sensitiviti orang lain ke tidak kan. Jadi kalau ada CHOP tu, itu telah mendapat kelulusan pihak PBT. Kalau tak ada, maksudnya apa kandungan dalam tu tidak diketahui oleh PBT. Itu secara dia pasang secara haram lah. Baik, yang kedua, peranan pihak PBT yang lain ni ialah yang kedua, dia kawal premis perniagaan. Maksudnya peniaga ni dia tak boleh berniaga di mana-mana sesuka hati dia. Tak boleh. Perlu dapatkan lesen. Sebab kalau dia berniaga sesuka hati dia kat mana-mana dia nak pasang gerai dan sebagainya, itu ditakuti akan mengganggu, mungkin ada kawasan yang mengganggu tempat tinggal penduduk lain dan sebagainya. Yang ketiga, peranan PBT yang lain ialah mengatur barang jualan awam. Peniaga tak boleh sesuka hati mengatur jualan. Contohnya dia buka gerai di Bazar Ramadan. Tak boleh. Dia kena ada dapat, perlukan dapat kebenaran daripada pihak PBT untuk berniaga. Contohnya nak buka Bazar Ramadan dan sebagainya. Baik. Ini ialah peranan-peranan lain PBT. Yang tadi yang 4 tu ialah peranan PBT, yang ini ialah peranan-peranan lain PBT. Jadi rumusan bagi subtopik ini ialah pihak PBT ialah pihak yang berkuasa, ada kuasa untuk mengurus serta mentadbir di daerah-daerah. Ada 4 peranan PBT yang perlu kita ingat, ialah yang pertama PBT dalam penyediaan kemudahan infrastruktur. Yang kedua, pewujudan pusat-pusat perniagaan. Yang ketiga, pengawalan terhadap kesihatan awam dan keselamatan. Dan yang keempat, pelaksanaan tanggungjawab sosial. Dan pihak PBT juga memainkan peranan lain, iaitu seperti memastikan setiap pembinaan bangunan selamat dan sempurna, berkuasa menggubal undang-undang kecil dari segi pengawalan perniagaan, pengawalan periklanan dan juga mengatur sebarang jualan awam. Okay, sekian dahulu pembelajaran kita kali ini berkaitan dengan peranan PBT. Kita akan sambung pembelajaran kita pada masa akan datang dengan topik yang lain pula. Okay, selamat maju jaya. Sekian, terima kasih cikgu ucapkan kerana sudi mendengar sehingga selesai. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.